Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimna ma rasyada umurina wa a'izna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dipanjangkan umur, dapat bertemu lagi di alam maya bagi tujuan untuk mengulang kaji pelajaran akhlak, khususnya untuk tahun 5 dan 6. Jadi sebelum itu, saya nak tanya apa khabar semua. Ustaz doakan kepada murid-murid Sekolah Rendah Agama Sungai Serdang dan sesiapa sahaja yang melihat video ini sentiasa dalam keadaan sihat walafiat dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah pada hari ini suka Ustaz untuk mengulang kaji pelajaran akhlak tahun 5. Jadi sebelum kita memasuki tajuk ulang kaji pada hari ini, kita cuba ingatkan balik apakah tajuk-tajuk di dalam pelajaran akhlak tahun 5. Boleh terujuk dalam buku teks yang mana akhlak tahun 5 mengandungi 11 tajuk. Yang pertama, pelajaran pertama iaitu adab berjual beli. Yang kedua, adab dalam majlis. Ketiga, adab kepada pemimpin. Kemudian disambung pula dengan sifat mahmudah, terdiri daripada 4 sifat. Yang pertama zuhud, kedua sabar, keempat syukur dan kelima ikhlas. Kemudian sifat mazmumah, sifat yang keji. Yang pertama ghadab, kedua hasad, ketiga bakhil dan keempat hubul jah. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan mengulang kaji pelajaran yang pertama iaitu adab berjual beli. Jadi di dalam tajuk adab berjual beli ini terdapat 6 tajuk kecil yang kamu kena tahu. Yang pertama, apakah pengertian jual beli? Yang kedua, adab-adab berjual beli. Ketiga, dalil tuntutan berjual beli. Keempat, perkara-perkara yang dilarang ketika berjual beli. Kelima, fadilat beradab ketika berjual beli. Dan keenam, akibat tidak beradab ketika berjual beli. Kita terus pergi kepada tajuk kecil yang pertama iaitu pengertian jual beli. Jual beli ialah akad tukar menukar barangan atau perkhidmatan dengan wang secara reda di antara pembeli dan penjual bagi tujuan pemilikan kekal. Kita ulang semula. Jual beli ialah akad tukar menukar barangan atau perkhidmatan dengan wang secara reda di antara pembeli dan penjual bagi tujuan pemilikan kekal. Jadi pengertian jual beli ini kita boleh bahagikan kepada 4 fasa supaya mudah ingat. Iaitu jual beli ialah akad tukar menukar barangan atau perkhidmatan dengan wang. Itu yang pertama. Yang kedua, secara reda. Yang ketiga, di antara siapa jual beli ini? Di antara pembeli dan penjual. Dan keempat, bagi tujuan pemilikan kekal. Sekiranya soalan ini keluar di dalam peperiksaan, kamu kena tulis keempat-empat fasa ini untuk mendapatkan markah yang penuh. Kita ulang semula. Jual beli ialah akad tukar menukar barangan atau perkhidmatan dengan wang secara reda di antara pembeli dan penjual bagi tujuan pemilikan kekal. Alhamdulillah. Terus kepada tajuk kecil yang kedua iaitu adab berjual beli. Boleh rujuk dalam buku teks muka surat 2. Di dalam buku teks terdapat 9 adab ketika berjual beli. Yang pertama, niat berjual beli kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, memulakan pekerjaan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ketiga, memberi layanan mesra kepada pelanggan.
Keempat, mengutamakan pelanggan. Kelima, tidak ada unsur penipuan. Keenam, sabar dengan ragam pelanggan. Ketujuh, mengutamakan kebersihan dan kualiti. Kelapan, menggunakan bahasa yang sopan. Dan kesembilan, jujur. Jadi kesembilan adab ini Ustaz nak murid-murid supaya pilih 3 adab untuk kamu ingat dan hafalkan dan boleh ditulis, diterjemahkan di dalam peperiksaan nanti. Kerana paling banyak pun dia akan minta 3 adab, tidak lebih daripada itu. Jadi murid-murid boleh pilih yang mudah ingat untuk ditulis di dalam peperiksaan. Jadi kita tengok balik ke-9 adab ketika berjual beli. Yang pertama tadi, niat berjual beli kerana Allah SWT. Setiap perkara kita mesti dahulukan dengan niat, barulah akan dapat pahala setiap perbuatan yang kita lakukan itu. Yang kedua, memulakan pekerjaan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Setiap perbuatan yang kita akan lakukan apabila kita mulakan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, insya-Allah urusan yang kita lakukan itu akan dipermudahkan oleh Allah SWT. Ketiga, memberi layanan mesra kepada pelanggan. Berkata dengan sopan, berkata dengan perkataan yang baik, barulah pelanggan akan seronok dan datang lagi ke kedai kita. Keempat, mengutamakan pelanggan. Layan pelanggan dengan baik, lembut, budi pekerti dan sopan. Kelima, tidak ada unsur penipuan. Contohnya, pembeli minta penjual itu untuk timbang biskut sebanyak 1 kilogram. Tetapi penjual tu isi dalam plastik sebanyak 900 gram. Jadi tidak memenuhi apa yang diminta oleh pembeli itu. Jadi kalau sekiranya pembeli itu meminta 1 kilogram, sebagai penjual mesti menimbang contohnya biskut sebanyak 1 kilogram juga. Tidak boleh kurang. Keenam, sabar dengan ragam pelanggan. Walaupun pembeli kadang-kadang meninggikan suara ataupun melawan apa yang penjual itu cakap, jadi kita sebagai penjual kena layan dengan baik pembeli itu. Ketujuh, mengutamakan kebersihan dan kualiti. Kedai mesti bersih, gerai mesti bersih, barang mesti berkualiti, barulah pembeli akan suka datang ke kedai kita. Kelapan, menggunakan bahasa yang sopan. Dan kesembilan, jujur. Terus kepada tajuk kecil yang kedua, iaitu dalil tuntutan berjual beli, daripada surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ahallallahu al-bai' wa harramar riba. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tajuk kecil yang keempat, perkara-perkara yang dilarang ketika berjual beli. Boleh rujuk dalam buku teks muka surat 3, yang mana ada 4 perkara yang dilarang ketika berjual beli. Maksud dilarang di sini ialah tidak boleh dilakukan ketika jual beli. Ada 4 perkara. Yang pertama, menipu dalam timbangan, sukatan, bilangan dan harga. Kedua, menyembunyikan kecacatan barang yang dijual. Ketiga, menjual barang yang telah luput tarikh. Dan keempat, barangan yang dijual tidak berkualiti. Yang pertama, menipu dalam timbangan, sukatan, bilangan dan harga. Seperti contoh yang Ustaz dah berikan tadi, yang mana sekiranya pembeli meminta 1 kilogram biskut, jadi penjual pun mesti memberi kepada pembeli 1 kilogram juga. Jangan kurang. Bila kurang, di situ terdapat satu penipuan di dalam timbangan. Kedua, menyembunyikan kecacatan barang yang dijual. Contoh, di gerai buah, penjual ni menyembunyikan buah yang rosak di bahagian bawah, buah-buah yang elok. Itu pun tak elok
berdosa. Ketiga, menjual barang yang telah luput tarikh. Contoh, roti itu tarikh luputnya ataupun expired pada tarikh 3 hari bulan 4 2020. Jadi penjual ni tengok roti itu belum habis dijual. Jadi dia memikirkan keuntungan walaupun dah luput tarikh itu, dia teruskan jual roti itu walaupun sudah memasuki tarikh 4 bulan 4. Sepatutnya tak boleh. Jadi penjual itu telah melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keempat, barangan yang dijual tidak berkualiti. Barang yang dah rosak tak boleh dijual. Seterusnya, tajuk kecil yang kelima di dalam adab-adab berjual beli, iaitu fadilat beradab ketika berjual beli. Fadilat ini boleh juga sama maksud dengan perkataan kesan, kebaikan. Fadilat ni maksudnya apa yang kita dapat apabila melakukan perkara yang beradab. Apa yang kita dapat apabila melakukan perkara yang baik. Contohnya tadi, adab berjual beli ada 9 perkara. Apakah kesan, apakah yang kita akan dapat apabila kita melakukan 9 adab-adab berjual itu tadi? Boleh tengok dalam buku teks muka surat 4, terdapat 5 fadilat, 5 kesan beradab ketika berjual beli. Yang pertama, perniagaan bertambah berkat dan maju. Kedua, memenuhi keperluan masyarakat. Ketiga, dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan masyarakat. Keempat, membantu golongan yang tidak bernasib baik. Dan kelima, membantu meningkatkan ekonomi umat Islam. Jadi 5 perkara, 5 fadilat beradab ketika jual beli. Yang pertama tadi, perniagaan bertambah berkat dan maju. Allah suka. Allah suka orang yang beradab ketika jual beli ini. Jadi Allah beri keberkatan. Pelanggan pun akan sentiasa datang ke kedai kita. Kedua, memenuhi keperluan masyarakat. Kita jual barang yang diperlukan pelanggan. Layan dengan baik, pembeli seronok datang ke kedai kita. Jadi dah barang yang diperlukan oleh pembeli tercapai. Ketiga, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan masyarakat. Keempat, membantu golongan yang tidak bernasib baik. Jika penjual mendapat keuntungan itu boleh diberikan kepada mereka. Kelima, membantu meningkatkan ekonomi umat Islam. Bagaimana tu? Iaitu contohnya dengan zakat. Dapat untung, penjual boleh bayar zakat, insya-Allah ekonomi negara Islam akan maju. Tajuk kecil yang keenam, akibat tidak beradab ketika berjual beli. Di dalam buku teks muka surat 4 terdapat 5 perkara akibat tidak beradab ketika jual beli. Yang pertama, dibenci Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan masyarakat. Kedua, rezeki tidak berkat. Ketiga, pelanggan hilang kepercayaan. Keempat, berlaku penipuan, pengkhianatan dan kezaliman. Dan kelima, mencetuskan perbalahan. Sebelum saya terlupa, Ustaz nak ingatkan balik tadi, untuk tajuk adab berjual beli, perkara-perkara yang dilarang, fadilat beradab dan akibat tidak beradab, murid-murid hanya perlu pilih 3 sahaja untuk ditulis di dalam kertas jawapan peperiksaan. Biasanya peperiksaan ataupun ujian dia akan minta paling-paling banyak pun 3 perkara sahaja. Jadi untuk memudahkan kamu untuk menghafal, mengingat tajuk-tajuk ini, jadi pilihlah siap-siap 3 perkara saja. Sebelum Ustaz untuk mengakhiri video pada hari ini, jadi yang mana pelajaran pertama ini iaitu adab berjual beli, terdapat ahli perniagaan yang berjaya ketika zaman Nabi Muhammad SAW. Ada 4 orang sahabat. Yang pertama, sebelum itu boleh rujuk dalam buku teks muka surat 5. Yang pertama, antara sahabat yang berjaya, yang ahli perniagaan
pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidatina Khadijah, kedua Sayyidina Abu Bakar, ketiga Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, dan keempat Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhum. Jadi ketika berjual beli ini, kita sebagai pembeli dan penjual mestilah berakad semasa berjual beli dengan melafazkan saya jual sebagai penjual dan melafazkan saya beli sebagai pembeli. Alhamdulillah, insyaAllah kita akan bertemu lagi dalam tajuk yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera bagi